Okay, malam ni kita start kita punya perkongsian yang bertajuk cegah wabak coronavirus. So pada malam ini saya akan share mengenai apa itu coronavirus dan seterusnya saya akan share lagi tentang saranan KKM, dan juga apakah tindakan kita untuk kita double protect diri kita dan juga keluarga yang tersayang. So yang pertama, kita start dengan apa itu coronavirus. So kita dah tengok dah dengan nama dia sendiri, coronavirus. Ia adalah sejenis virus yang memang boleh menyebabkan jangkitan di saluran pernafasan kita. Saluran pernafasan kita start daripada hidung hinggalah kita di belakang tekak ni yang kita panggil pharynx dan juga lalu ke laluan larynx dan akhirnya pergi ke paru-paru. So jika kita dijangkiti coronavirus, kita boleh dapat gejala seperti sesama, demam, batuk dan lebih melarat lagi dia boleh menyebabkan radang paru-paru. Keradangan. So coronavirus ni kenapa kita panggil corona? Siapa tahu kenapa corona? Ada tak yang tahu? Saya rasa mungkin ada yang belum tahu so saya share je. So corona, kenapa corona? Sebab bila kita tengok virus tu under mikroskop, kita boleh nampak dia punya gambar virus tu dia macam bentuk crown. Sebab itu nama dia corona. Coronavirus ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah SARS. Coronavirus ni dia dah lama. Dulu kita tahu dia sebagai SARS. And then kita dengar pasal MERS-CoV. Dan yang terbaru ni kita yang paling latest bukan terbaru, yang paling latest 2019 ialah COVID-19. Yang berasal daripada Wuhan, China. Dan akhirnya dia telah merebak ke seluruh dunia. So ini adalah statistik. Ini adalah statistik kes COVID-19 di Malaysia. Anda boleh nampak trend peningkatannya pada tahun lepas dan kita pun dah pernah cecah dah kes harian sifar. Tapi pada masa itu mungkin ada yang ambil mudah dan kita punya kes meningkat semula dengan secara drastik. Sampailah sekarang ni kita tak nampak langsung trend nak turun kes COVID-19 ni. So sebab itu kita adakan lagi total lockdown. So kita harap dengan total lockdown kali ni memang boleh menurunkan secara serta-merta kes COVID-19 ni. InsyaAllah. So ini adalah kes harian hari ini. Kes baru 7,703 kes. And anda boleh nampak Selangor merupakan negeri yang tertinggi kes COVID-19. So warga Selangor, jom kita turunkan sikit kita punya kes tu. Dan juga samalah juga dengan negeri lain. So hari ni merupakan hari yang paling tinggi kes kematian. Memang dah sangat-sangat mengejutkan. Sebab kita dah break angka 3 kes kematian itu. So COVID-19 ni dia bukan sahaja dia adalah sejenis penyakit. Dia tak kenal erti bangsa, erti umur ke, warna kulit ke, agama ke, dia boleh serang sesiapa sahaja. So gambar ini menunjukkan kes kanak-kanak yang di Malaysia yang positif COVID-19. So anda boleh nampak jumlah kes ini sangat-sangat besar. Memang sangat-sangat merisaukan sebabkan kebanyakan golongan anak-anak kita ni, grup anak-anak kita semua dalam 5 angka. Yang baby tu pun dari newborn hingga 4 tahun pun dah 19,000 kes. So memang sangat bahaya. Sebab mereka, golongan kanak-kanak ini, immunity system dia belum matang macam kita. So kita kena bagi perhatian lebih kepada golongan yang berisiko seperti kanak-kanak ini. Di golongan kluster sekolah, tadika, sama juga. Sebab mereka masih belum ada sistem imuniti yang kuat seperti kita. So kita kena jaga mereka lebih sebab virus ni dah dalam komuniti kita. Jaga anak-anak kita dengan comply SOP. So seterusnya, COVID-19 ni dia bukan sahaja efek kita punya fizikal. Dia bukan sahaja efek kesihatan kita, bahkan dia efek juga kita punya mental.
kalau anda perasan sejak kes COVID-19 ni dia meningkat, kes bunuh diri juga meningkat. Okey? Sebab ramai dah tertekan dengan COVID-19 ni. Kerana COVID-19 ni menyebabkan ramai orang hilang pendapatan, hilang pekerjaan, hilang orang tersayang. Memang COVID-19 ni memang membuatkan ramai orang menitiskan air mata. Okay, so betapa seriusnya kes ini kalau kita tak jaga sekarang. Okay, lagi lama kes COVID-19 ini ada, lagi teruklah kita punya mental, okay, dan juga fizikal. Okay, so seterusnya, bagaimanakah COVID-19 ini merebak? Okay, ada pelbagai cara dia boleh merebak. So yang pertama adalah batuk. Okay, kenapa batuk? Sebab batuk bila kita batuk kita tak sedar kita boleh mengeluarkan titisan air daripada mulut kita. Okay, secara tak sedar. Okay, sama juga macam bersin. Sebab itu apabila kita batuk dan bersin, kita kena ada etika, iaitu kita tutup mulut kita, sama ada guna handkerchief ke, tisu ke, ataupun kita tutup guna siku. Okay, pastikan tutup sahaja apabila kita batuk dan bersin. Dan yang seterusnya, apabila kita berkumpul, ia juga boleh menyebabkan COVID-19 ini merebak. Okay, lagi-lagi kalau kita berkumpul di tempat yang tertutup ataupun yang tidak ada pengudaraan yang baik. Okay, dan seterusnya kita bersentuhan dengan orang. Okay, kita tidak tahu orang itu memang ada simptom COVID-19. Okay, kadang-kadang orang yang positif COVID-19 ni pun dia tak ada pun tunjuk sebarang simptom. So kita sebagai langkah berjaga-jaga, kita kena avoid bersentuhan dengan orang buat masa sekarang. Okay? So seterusnya, apakah simptom pesakit COVID-19? Okay, ini adalah simptom-simptomnya. Okay, jika anda mempunyai simptom ini sekarang, saya syorkan pergi dapatkan rawatan segera. Okay, yang pertama, jika anda mempunyai demam, okay, mengalami demam, suhu badan 37.5 ke atas. Okay, ingat and then ada batuk. Okay, ada masalah pernafasan. Anda rasa susah nak nafas. Okay, bila rasa susah nak nafas buat masa yang lama, ia boleh menyebabkan radam paru-paru tau. Okay, so memang serius. Okay, yang keempat, anda rasa sakit tekak dan juga hilang deria, bau dan rasa dan juga hilang selera makan. Dan anda juga rasa sakit dan tekanan di bahagian dada. Okay, just pergi check, tanya doktor and then buat swab test. Sebab sekarang ni COVID-19 ni pun dah bukan setakat bersentuhan dia, mungkin dia merebak dari pengudaraan juga. Okay, kita tak tahu. Okay. Okay, so siapa golongan yang lebih berisiko? Macam tadi saya dah cakap dah, kanak-kanak. Okay, ini yang paling fragile sebab mereka tidak ada sistem imunisasi yang matang. Tidak macam kita. Tidak macam umur 20, 30, 40 macam tu. Okey, maksud saya. Dan seterusnya yang kedua, golongan ibu hamil. Okey, ketika ini situasi ibu hamil ni dia masa ni dalam tempoh fragile. So dia kena berjaga-jaga juga. Okey. Dan yang ketiga, pesakit kronik. Okey, pesakit kronik. Apabila dia mempunyai penyakit kronik yang lain, pada masa itu imunisasi dia rendah juga berbanding dengan orang yang sihat. Okey, begitu juga dengan warga emas. Semakin berumur orang itu, semakin rendah imunisasi dia. Okay? So yang seterusnya. Okay, so lebih 70% kematian kes COVID-19 di Malaysia hidap penyakit lain. Ini yang dikatakan oleh pakar. Okay, pakar dah cakap dah, lebih 70% kematian kes. Biasanya COVID-19 ni yang ada penyakit lain, dia boleh, dia lagi cenderung. Okay, risiko dia lagi tinggi. Memang jumlah yang sangat besar, lebih 70%. Okay, kita kena berjaga-jaga. Okay, so, apakah saranan Kementerian Kesihatan Malaysia? Okay, kita check balik, adakah kita memang patuh semua dengan SOP yang ditetapkan? Okay, kadang-kadang kita ni lupa. Sebab anda pun dah boleh nampak dekat social media kan, macam ada tersebar video dekat shopping, orang panic buying, berlanggar sesama sendiri. Padahal kita dah banyak kali bagi tahu semua SOP tu kan, di social media, di TV, di WhatsApp group yang kita forward message tu. Tapi kenapa masih ada orang yang langgar SOP? Disebabkan mereka terlupa. Okay, so saya ingatkan balik. Okay, yang pertama kita
Okey, elakkan 3S. Okey, yang pertama tempat sesak. Okey, elakkan tempat sesak. Yang kedua, elakkan tempat sempit dan yang tertutup. Dan yang ketiga, elakkan sembang dekat-dekat. Okey, pastikan kita mengamalkan social distancing kita 1 meter. Kita jarakkan diri kita dengan orang lain 1 meter. Okey, dan amalkan 3W. Wash. Okey, kita pastikan kita kerap cuci tangan kita. Bukan setakat basuh air je, kita kena tambah dengan sabun sekali supaya mati kuman-kuman yang ada di tangan kita, sebab tangan ni merupakan ejen yang paling utama penyebaran kuman-kuman. Okay, so macam mana nak basuh? First tapak tangan, dan belakang dan celah jari. Okay, at least 20 saat. Okay, basuh. Okay, clear Yang kedua, wear. Okay, wear. Pakai pelitup mask jika pelitup muka. Maafkan saya, pelitup muka dan hidung. Okay, jika bergejala. Tak bergejala pun pakai juga, sebab risiko kita berjumpa dengan orang lebih rendah lah. Okay, bila kita pakai mask, orang lain pun pakai mask, so risiko jangkitan jadi lebih rendah. Okay. Okay, sekarang ni pun Dr. Hisham pun dah share. Dia galakkan pakai double face mask. Sebab apa? Sebab dia pun dah rasa COVID-19 punya virus ni memang dah makin mengganas. That's why dia mengesyorkan kita guna double face mask. So pastikan kalau kita nak guna double face mask, kita guna cara yang betul. First, kita guna yang pertama face mask yang biasa, yang memang kita dah pakai yang 3 ply mask tu kan. And then yang second layer kita pakai yang jenis fabric. Okay. Yang seterusnya yang ketiga warn. Okay, elakkan bersentuhan, elakkan bersalaman. Okay, walaupun contohlah kalau dah habis lockdown ni, jangan ni mudah kita balik kampung jumpa parents, kita jangan salam mereka, ataupun kita just duduk rumah kita je sekarang ni. Okay, dan yang kedua, amalkan etika batuk. Amalkan etika batuk dan bersin. Okay, yang macam saya cakap tadi, tutup masa kita batuk dan bersin tu. Okay, and then yang ketiga, lakukan disinfeksi. Okay, sentiasa kita sanitize rumah kita. Okay, and then kita stay at home, duduk rumah, dan seterusnya kita dapatkan rawatan jika kita bergejala. Okay, jangan ambil mudah. Okay, jangan rasa kita kebal. Okay, seterusnya, so ini adalah langkah-langkah dari KKM. Okay, ini sebagai single protection. Okay, macam mana dengan double protection? So, ini adalah dari luaran. Okay, kita protect daripada virus datang ke kita, ini luaran So, macam mana kita nak tingkatkan dalaman kita? Is dari kita punya imunisasi badan kita sendiri. So, kita kena amalkan double protection. So, apa tindakan kita yang kita boleh buat? Okay, adalah yang pertama, kita kuatkan imunisasi kita. Okay, kita kuatkan imunisasi kita semasa lockdown ini. So, ada beberapa cara. So, ini adalah cara-caranya. Yang pertama, anda boleh nampak, pilih makanan yang berkhasiat. Okay, pilih makanan yang berkhasiat ni, make sure 3 kali sehari hidangan utama anda ada suku karbohidrat, suku protein dan juga separuh buah dan sayur. Okay, ini anda pastikan. Okay. So, nanti saya akan terangkan lebih detail macam mana cara makanan berkhasiat tu. Okay. Dan yang kedua, kekal aktif. Okay, walaupun kita berada di rumah, kita masih boleh kekal aktif. Okay, jangan rasa kalau total lockdown ni kita just duduk di rumah pasif je. Okay, itu salah. Kita kena kekal aktif. Okay, kita boleh buat kerja rumah. Itu pun dah aktif. Okay, dan yang ketiga, jauhi stres. Okay, sebab bila stres kita lebih cenderung senang dapat jangkitan. Okay, dan yang keempat, kita kena tidur cukup. Cukup tidur. Jangan tak cukup, nanti kan stres pula. Kita kena rehat. Okay, dan yang kelima, jauhi merokok dan minuman beralkohol. Okay, yang seterusnya, bijak mengambil makanan tambahan. Okay, so ini adalah waktu yang sesuai untuk anda ambil makanan tambahan, disebabkan sekarang ni kita diancam. Okay, sekeliling kita tak tahu. Memang kita mudah terkena jangkitan virus ini. Okay, so kita kena ambil precaution dengan mengambil makanan tambahan sebagai kita punya double protection. Okay, so
Okay, yang pertama sekali, pilih makanan berkhasiat tadi kan. Okay, so macam mana nak pilih? So tadi saya cakap suku tu karbohidrat kan. Okay, suku tu karbohidrat. Karbohidrat ni apa? Okay, macam nasi, pasta, mi, roti. Itu karbohidrat. Okay, protein. Macam mana nak pilih protein? Protein ni saya percaya lebih ramai yang suka ayam dan daging. Okay, berbanding ikan. Tapi ikan pada waktu sekarang ni, COVID-19 ni untuk kita cegah ataupun merawat ke apa, so makanan yang terbaik adalah ikan. Okey, kenapa ikan? Okey, kita kena pilih, kena pandai pilih jenis ikan. Kita pilih ikan yang berlemak. Okey, kenapa ikan berlemak? Sebab dia mempunyai tinggi kandungan omega 3. Okey, kerana omega 3 ni dia bersifat anti radang. Dia boleh kuatkan juga imunisasi badan kita. So contoh ikan berlemak ni yang senang kita ambil je yang senang kita dapat. Contohnya ikan kembung, okey, ikan sardin, ikan tuna dan juga ikan salmon. Okey, ini antara yang senang kita nak dapat. Okey. Yang seterusnya, kita pilih buah dan sayur-sayuran yang tinggi vitamin C. Okey. Anda tahu tak apa yang buah tinggi vitamin C? Cuba kalau tahu terus type je. Saya nak tengok di ruangan chat tu. Okey, kalau ada yang dah tahu boleh share. Okey, apa yang anda ambil untuk anda apa precaution anda sepanjang COVID-19 ni kan? Apa yang anda selalu ambil? Okey, just tulis nanti saya baca. Ada yang jawab jambu batu, ikan tongkol. Yes, betul. Okay, nenas delima, lemon. Okay, good. Okay, thank you yang respon tu. Anda memang awesome. Okay, so anda pun dah tahu. Okay, saya ulangkan sekali lagi. Buah citrus fruit. Okay, buah jambu batu. And then sayur pula, vitamin C. Apa yang tinggi? Sayur. Okay, siapa boleh jawab? Okay. Anda boleh nampak dekat gambar, ada sayur bayam, ada sayur brokoli. Okay, sayur kailan pun tinggi vitamin C. Okay, and then dalam masakan kita kadang-kadang mak-mak ni kan, kita terfikir apa lah makanan yang berkhasiat kita nak bagi dekat suami kita lah, anak kita lah, keluarga kita. So kita kena banyakkan bawang putih dan halia. Itu kan bahan-bahan tumisan kan. So kita lebihkan bawang putih dan halia dalam masakan kita. Sebab bawang putih ni dia punya fungsi, dia meningkatkan imunisasi badan kita. Okay, dan halia dia ada sifat anti keradangan. Dia boleh melawan radang. Okay, mengurangkan radang. Okay, seterusnya adalah kekal aktif di rumah semasa pandemik COVID-19. Okay, so ini adalah cara-cara nak kekal aktif. Okay, setiap hari saya pun buat benda ni. Okay, setiap hari kita banyak gunakan tangga. Okay, kalau yang duduk apartmen, rumah jenis apartmen, okay, kita gunakan sedikit masa lah untuk kita gunakan tangga sebagai kita punya nak keluarkan peluh kejap. Okay, and then kita lakukan kerja rumah tanpa bantuan mesin. Okay, why not kita pilih satu hari tu kita pilih basuh baju tak guna mesin ke, sebab kita nak kekal aktif kan. Okay, kita pilih, kita fikir dulu apa yang kita boleh buat untuk kita sentiasa bergerak. Okay, dan yang ketiga, kalau untuk yang ada rumah laman besar, bolehlah buat hobi baru ke berkebun, kan. Baik kita isi masa kita lah dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay, seterusnya dalam 5 hingga 6 kali seminggu juga kita juga boleh buat Zumba. Kita boleh buat Zumba dengan family kita kan, husband kita, wife kita, anak-anak kita, okay. Adik-beradik kita ajak diorang Zumba. 30 minit cukup, memang keluar peluh. Memang keluar peluh, lagi-lagi kalau kita buat Zumba yang memang ekstrim ke, cuba buat. Memang keluar peluh. Okay, dan seterusnya kita skipping. Skipping ni pun jenis sukan yang memang boleh buat dalam rumah. Okay. Dan seterusnya gunakan peralatan sukan yang sedia ada. Okay, kita kena be kreatif. Okay, and then 2-3 kali seminggu tu kita pun boleh buat workout juga. Kita fokus kepada kekuatan otot kita. Okay, sekarang ni workout pun ada yang tak perlukan peralatan langsung. Contohnya push up, sit up. Okay, semua tu senang je buat. Hanya kita je nak ke tak nak. Okay. Okay, ada yang buat tak selama ni workout? Okay, ada yang buat tak? Okay, so seterusnya, okay, hadkan aktiviti sedentary. Okay, sedentary ni maksudnya kita macam bersifat
pasif lah, pasif kan, just tengok TV saja, main laptop je, main handphone je, duduk baring sepanjang duduk rumah ni. Okay, so ini kita tak galakkan. Okay, mungkin dalam tempoh lockdown ni mungkin kita tak dapat COVID-19 tapi kita boleh dapat penyakit lain. Okay, nauzubillah. Okay, ada yang buat workout. Okay, bagus. Kita gang. Okay, so seterusnya. Okay, set double protection. Okay, ini langkah yang seterusnya untuk kita kuatkan imunisasi kita adalah kita mengambil set kombinasi double protection. Okay, ini adalah dari kita, company ni, kita sediakan set kombinasi iaitu V-Propolis dan juga iKids. Okay, kenapa propolis? Okay, sebab dia mempunyai antioksidan yang tinggi. Okay, dia sangat tinggi dia punya kadar antioksidan dia, dan juga iKids. Okay, iKids ni dia ada colostrum tau. Colostrum, dia punya bahan. So, colostrum ni dia sangat bagus sebab dia mempunyai immunoglobulin juga. Okay, dia memang bersifat untuk meningkatkan ketahanan tubuh badan kita. Dia increasekan immunity sistem badan kita. Okay, lagi-lagi untuk anak-anak kan, dia kadang-kadang susu kita tu susu lembu dah tak ada sumber kolostrum. So kita tambahkan dengan ini, lagi dia punya, lagi macam double up lah dia punya power tu nanti kan. Okay, so seterusnya. Okay, V-Propolis. Okay, tadi yang macam saya dah cakap, kandungan antioksidan dia tinggi. So apa itu antioksidan? Okay, antioksidan ni dia adalah sejenis bahan yang di mana dia boleh melindungi sel kita daripada jadi rosak. Okey, macam mana sel kita ni boleh rosak? Okey, bila datangnya radikal bebas. Okey, radikal bebas ni dia akan datang, dia boleh rosakkan sel kita. Tapi bila kita ada antioksidan, kita ambil antioksidan tu dan dia boleh tahan badan kita tu daripada rosak. Okey. So, radikal bebas ni contohnya adalah daripada cahaya matahari. Okay, ataupun pencemaran, asap, tekanan ataupun stres, dan juga melalui pemakanan yang tidak sihat. So that's why bila ada antioksidan dalam badan kita, dia boleh menghalang daripada kerosakan itu berlaku. Okay, means that kita tak sakit, kita tak jatuh sakit, kita akan sihat. Okay, dia juga akan menguatkan kita punya immunity badan kita. Okay, so fungsi set kombinasi double protection ini saya combinekan fungsi kedua-dua ini. So fungsi utama dia yang pertama, okay, ini memang khas untuk COVID-19 punya issues, menyembuhkan keradangan dan sakit kronik. Okay, sebab COVID-19 ni dia berkaitan dengan keradangan paru-paru. So that's why we suggest kombinasi set ini. Okay, yang kedua, dia boleh mengurangkan jangkitan saluran pernafasan dan dia bertindak sebagai antioksidan. Okay, anda kena faham, antioksidan ni maksud dia antibakteria, antiviral. Okay, antivirus. Okay, so seterusnya dia meningkatkan imunisasi badan kita dan juga mengurangkan gejala seperti batuk dan demam, dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan, kecergasan dan kecerdasan kita. Okay. So clear So ini adalah fungsi-fungsi dia. Memang khas, sesuai dan sangat-sangat bagus untuk orang yang memang nak cegah diri dia daripada COVID-19 dan juga ataupun yang tengah positif, memang mereka amalkan ini untuk dapat sistem imunisasi yang lebih kuat. Okay. So ini adalah terbukti ini daripada kajian-kajian researcher seluruh dunia, di mana dia pun menggunakan propolis. Okay, dia nak check betul tak propolis ni boleh membantu COVID-19 ni. Is it effective? Okay, so apa yang kita dapat, keputusan dia menunjukkan kesan positif ke atas reaksi virus COVID-19 bila dia diberi propolis. Okay, so study pun dah tunjuk memang propolis ni bagus untuk COVID-19. Okay, siapa yang ada pengalaman boleh share dekat ruangan komen. Nanti orang lain boleh baca juga. Okay. Mungkin ada yang dah memang mengamalkan propolis tu dari dulu lagi. Boleh share. Okay, so seterusnya. Ini adalah study yang paling baru, okay, yang saya jumpa, di mana
dia menggunakan propolis juga. Dia nak check betul tak propolis ni boleh bantu merawat COVID-19 patient. Okay, dalam study ni dia tunjuk, dia bagi 3 grup tau, dia bahagi 3 grup. Satu grup yang ni dia yang dah masuk hospital yang dah masuk hospital. So satu grup patient tu dia bagi tinggi high dose propolis. Dan yang second group tu dia bagi low dose propolis. Dan yang ketiga grup ni dia tak bagi langsung. So keputusan menunjukkan yang high dose propolis ni, yang di grup yang diberi high dose propolis ni, dia keluar hospital awal berbanding yang lain. So memang menunjukkan kesan positif juga di mana propolis mampu mengurangkan impak virus COVID-19 itu. Okay, ini researcher yang buat research ni, Brazilian Green Propolis. Okay, kita punya Brazilian Green Propolis. Okay. Okay, seterusnya. Propolis juga boleh membantu menghindari coronavirus juga. Ini study yang ketiga. Okay, so inilah saya share kepada anda, memang ini real study. Okay. So seterusnya, bagaimana cara penggunaan set kombinasi double protection? Okay, yang pertama Avil Propolis, anda boleh amalkan setiap hari. Okay, mungkin ada yang baru, ada yang tak pernah guna, anda boleh ambil setiap hari. Mulakan dengan 3 hingga 5 titis setiap hari. 2 hingga 3 kali sehari. Okay, anda boleh ambil secara terus dan campur ke dalam minuman. Okay, tapi kalau saya ambil setiap hari, saya campur dalam minuman. Sebab apa? Sebab first time saya ambil Avil Propolis ni, saya ambil secara terus, saya macam terkejut kejap. Sebab rasa dia kuat tau. Okay, so kita suggest campur dalam minuman lagi boleh terima lah. Okay. Okay, and then elakkan daripada kita campur dalam air seperti teh, kopi, minuman berkarbonat, air panas, sebab dia boleh mengganggu bahan aktif dalam propolis tu. Okay, so macam mana pula cara nak ambil eye kits ni? Okay, cara nak ambil eye kits ni, dia bukan hanya fokus kepada kanak-kanak tau. Everyone can take. Okay, dia sesuai untuk semua lapisan. Okay, first untuk kanak-kanak. Okay, kita ambil 4 biji, kita bagi kat anak-anak kita setiap hari. Okay, dan untuk baby pun boleh juga. Kita hancurkan eye kits tu dan masukkan ke dalam susu. Okay, dan yang 3 untuk orang dewasa, kita berikan 15 hingga 20 biji sehari. Okay. Okay, ini adalah testimoni fresh kita dapat semalam. Ada yang sudi berkongsi testimoni di mana seluruh di mana keluarga dia ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 yang positif. So keluarga dia ni dia memang mengamalkan propolis, chlorophyll dan juga eye kits. So hasil ujian swab test mereka menunjukkan negatif walaupun mereka ada kontak rapat. Dia pun dah cakap dah, terbukti sangat propolis memang terbaik, okay, untuk menguatkan imunisasi badan dia. Okay, ini adalah testimoni daripada yang ada kontak rapat. Apa pula kata bekas pesakit COVID-19? Ini kita dapat testimoni daripada bekas pesakit positif COVID-19. So sepanjang dia ada COVID tu, dia mengamalkan juga propolis dan chlorophyll. Okay, dan juga vitamin C. Okay, eye kits ni pun tinggi vitamin C juga. Okay, anda pun boleh amalkan eye kits. Okay, walaupun berapa umur anda. Okay, so dia share, dia amalkan ini saja. Alhamdulillah, dia dah sihat sekarang. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, sebelum ni kalau bukan untuk COVID-19 pun, jika ada gejala seperti demam, ia pun boleh membantu juga. Okay, masalah yang kalau anak-anak kita kerap demam, kerap sesama, boleh juga bagi eye kits ni. Okay, memang dia membantu. Sebab eye kits ni dia punya bahan dia memang ada kolesterol yang memang meningkatkan imunisasi, dan juga ada kalsium rumpai laut. Okay, fungsi dia untuk memerangi penyakit bergejala. Okay, dan juga vitamin C. Okay, so take home points. Yang pertama, cakna dengan kes COVID-19 dan patuhi SOP seperti yang disarankan. Dan yang kedua, kekal aktif dan ambil
pemakanan yang seimbang. Dan yang ketiga, jangan lupa amalkan set kombinasi double protection, propolis dan juga eye kits, okay, sebagai kita punya perisai untuk daripada ancaman COVID-19 ni. Okay, so thank you. Ada soalan tak? Saya nak tengok dulu. Kalau ada soalan saya jawab terus. Okay. Okay, kalau ada apa nak sharing pun boleh je, saya akan bacakan. Okay, kalau ada soalan pun boleh tanya sekarang. Okay. So setiap hari ada tak yang memang ambil propolis? Jangan skip, okay? Propolis boleh tak minum dengan air suam? Okay, boleh. Dia memang boleh minum dengan air suam. Okay, jangan terlalu panas. Okay? Sebab dia boleh mengganggu bahan aktif. Propolis ambil dengan green feed boleh kan? Okay, maksudnya ambil waktu serentak Okay, boleh. Dia tak ada masalah tak ada masalah. Propolis dengan air sejuk beku boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. As long as dia bukan air panas, air gas dan juga bukan kafein. Memang boleh. Okay. Kita galakkan juga propolis ni minum dengan jus sebenarnya. Sebab dia macam geng Dia boleh menyerap air jus tu, dia punya vitamin tu dia boleh masuk sekali lah. Okay, maksud saya. Eye kits kanak-kanak umur 3 tahun berapa biji? Okay. Kita boleh start dengan 4 biji. Okay, umur seawal 3 tahun. Okay, anak saya pun 3 tahun, saya bagi dia 4 biji. Okay, dua kali sehari. Okay, eye kits ni memandangkan dia vitamin C tau, saya bagi masa perut kosong tau. Saya tak bagi masa lepas makan. Sebab saya nak penyerapan dia lebih bagus. Okay, sebab bila vitamin C dia tak perlukan, dia lebih elok bila makan perut kosong lah. So ambil pagi 4 biji untuk anak yang 3 tahun tadi tu, dan petang ambil lagi 4, okay? Untuk kanak-kanak bawah 5 tahun sebaik diberi berapa titik? Okay, bawah 5 tahun boleh kita bagi 3. Anak saya bagi 3. Anak saya bagi 3 titik. Anak saya 3 tahun. Okay, saya campur dalam susu dia. Okay, so menjadi masalah tak sekiranya anak umur 3 tahun ambil lebih daripada 4 biji? Okay, so dalam satu masa tu bagi dia 4, petang bagi dia 4. Okay, tak ada masalah. Jangan lebih 8 lah. Umur 3 tahun ni tak perlu ambil banyak macam dewasa. Sebab requirement mereka tak sama. Mereka tak perlu banyak macam kita. Okay. Okay, ada lagi soalan tak? Propolis boleh rawat luka atau kegatalan ke? Yes, boleh. Sebab dia bersifat antioksidan. Antioksidan ni dia boleh. Kalau ada luka kecil-kecil, even jerawat saya ni pun saya letak propolis. Sebab dia jerawat boleh kecut, kegatalan pun boleh, luka pun boleh baik cepat. Okay. Saya dah buat dah, saya dah test kat diri saya sendiri pun. Sebelum saya share, saya test dekat diri sendiri. Okay. Ada lagi tak? Okay, so saya dah terangkan betapa pentingnya set ini. Okay, even saya sebagai nutritionist pun saya amalkan. Sebab saya tahu saya punya intake tak berapa seimbang. Okay, sebab sekarang ni kalau orang tu makin busy, dia macam lupa makan kan. So macam saya sekarang ni, saya macam kena jugalah ambil. Okay, lagi-lagi bila kita terdedah dengan kita jumpa orang kan, ataupun masa dululah sebelum lockdown kita pergi office ke, kita ambil lah setiap hari sebagai kita punya perisai. Okay. Wow, kejap ada lagi soalan. Sesuai tak propolis diminum bersama lemon? Sesuai? Okay. Minum air sejuk lah dengan air panas. Orang kencing manis bagus tak ambil propolis? Okay. Orang kencing manis dia boleh je ambil propolis. Okay. Yang tak sesuai sekarang ni untuk orang yang ada history anaphylaxis lah. Saya tak suggestkan orang yang ada allergic tu. Sebab kita risau.
Mungkin dia allergic dengan lebah, sumber-sumber lebah, sebab propolis ni dia ada sumber lebah tau. So lebah ni ada allergen, bahan allergic. So untuk orang yang ada history anaphylaxis, saya tak suggestkan. Okay. Tapi kencing manis boleh propolis kalau jerawat atau luka, sapu je ke atau campur air? Okay. Dia boleh campur air. Okay, anda campur air dan anda macam spray macam tu pun boleh. Tapi kalau saya hari tu saya cuba letak terus, tepek terus. So dia boleh je tepek terus ataupun spray, okay? Pregnant pun boleh, okay? Pregnant boleh, yang menyusukan pun boleh. It's okay, memang boleh. Jangan risau. iKids bagus tak bagi kanak-kanak yang autism? Okay. Yang ini saya belum ada jumpa sejenis artikel lah untuk support saya punya statement. Okay, nanti saya check balik, okay. Propolis boleh diambil serta-merta atau berterusan apabila ambil vaksin. Okay, vaksin itu dia tidak ada orang kata efek dengan apa yang kita makan. So even anda dah ada vaksin pun anda masih macam boleh makan apa-apa. Okay, itu sebagai makanan tambahan. Dia tak ada efek dengan vaksin. Okay. Propolis boleh letak tempat panas tak? Macam dalam kereta. Okay, kita sarankan letak dalam room temperature. Okay, suhu bilik. Customer saya, dia kerap ambil propolis. Tapi bila tak ambil, luka dia berair. Sekejap. Customer saya, dia kerap ambil propolis, tapi bila dia tak ambil, luka dia berair semula. Okey. Maksudnya belum betul-betul sembuh lah. Okey, guna sampai sembuh. Okey. Okey, kalau ada masalah sakit lutut, iKids sesuai tak? Atau ada masalah tulang? Yes, membantu sebab bila ada masalah tulang ni, bahan yang ada dalam iKids tu, bahan yang kalsium rumpai laut dan juga vitamin C, dia boleh membantu masalah-masalah tulang seperti itu. Okey. Orang kena stroke boleh ambil tak propolis? Orang kena stroke. Macam saya setakat ni saya punya pembacaan hanya orang yang ada sejarah allergic yang sangat teruk je yang saya tak suggest ambil propolis. Tapi setakat ni stroke saya tak jumpa lagi support research article. Okey, nanti saya cari balik semula. Okey. Nanti saya contact balik ataupun Encik ke Puan Talha boleh bagi tahu dekat business dekat customer service. Nanti saya akan reply ke apa. Saya cari dulu info sebab saya takut nak bagi tahu sekarang sebab saya tak pernah ada bacaan orang stroke boleh ke tak ambil propolis banyak soalan malam ni. Okey, kejap. Propolis dengan Ison boleh tak? Okey, boleh. Boleh. Jangan panas sangat Kalau orang sakit urat, boleh cadang tak iKids atau propolis ni? Sebab biasa orang cari jamu. Okey, orang sakit urat ni, dia biasa, dia mungkin kena betulkan dari segi urut-urut lah. Tapi kalau dia nak makan, kita boleh suggest propolis dulu. Okey, sebab dia bersifat antioksidan. Okey. Kita tengok dulu, kita suggest propolis dulu Okey, so ada lagi tak? Okay. Bagus lah malam ni semua orang berinteraksi dengan baik. Saya suka. Okay. Baik, thank you jawapan yang sangat benar sama-sama. Okay, ada lagi tak? Okay, sebelum saya pass kepada MC. Okay, tapi kalau segan nak tanya kat sini, boleh je WhatsApp dengan yang admin bagi link tu. Okay. Saya baru bagi testimoni untuk hepatitis B. Propolis dengan klorofil. Okey, bagus, baru bagi testimoni. Okey, berapa umur boleh minum? Boleh minum propolis Oh, okey. So, saya suggestkan seawal atas setahun. Okey, sebab bawah setahun kita tak galakkan sebab even madu pun kita tak galakkan bawah setahun. Okay, madu kan dari lebah. Okay, propolis pun dari lebah. So nak selamat, kita suggest
kita ataskan umur setahun tu, baru kita boleh suggest. Tapi tengok juga kalau budak-budak tu dia ada allergic dengan makanan lain, contohnya macam telur, macam ayam ke ikan ke, so dia punya badan tu menunjukkan dia sensitif. Let's say kalau dia dah memang ada allergic tu, kita postponekan propolis tu sekejap. Macam beberapa tahun, 2 tahun ke 3 tahun, dan baru kita test balik. Boleh tak dia terima propolis? Sebab kita jangan bagi sebarangan sebab budak-budak ni dia dalam tempoh yang critical. So kita start with slow dulu, slow, okay? Sesuai tak untuk hepatitis yang dah agak teruk? Ni yang untuk yang mana ni? Kak Biba, propolis ke? Oh, sekejap Kak Biba ada bagi tahu kat atas tu. Saya baru bagi testimoni untuk hepatitis B. Propolis dan klorofil sesuai tak untuk hepatitis yang dah agak teruk? Okey, hepatitis ni dia ada penyakit yang berkaitan dengan hati kan. So berkaitan dengan hati, biasa kita tak galakkan makanan yang macam berlemak. Okey, so dia kena macam kurangkan makanan yang berlemak. So untuk propolis okey. Okey. And then IKID bagi pada bayi tak sembelit ke 4 bulan? Okey, ni efek kepada orang dia lain-lain. Okay, ada yang okey, ada yang tak okey. So kalau tak okey kita stop sekejap ataupun kita kurangkan sikit dia punya amount. Okey? Okey, Kak Bibah tadi clear tak yang tadi saya punya jawapan tu? Okey, saya ada seorang customer yang pernah stroke. Dia memang ambil propolis. Kanak-kanak umur setahun disyorkan ambil IKID berapa biji? Kanak-kanak umur setahun disyorkan ambil IKID berapa biji? Okey, untuk umur setahun kita suggestkan dia 1 hingga 4 biji. Okey, 1 hingga 4 biji sehari. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, saya rasa topik ni sebenarnya macam sangat menarik and dekat dengan kita semua sebab ramai yang tanya soalan. So saya rasa memang sangat baguslah pada malam ini. Okey, ada lagi? Sebelum saya pass ke Daniel. Okey, tak ada Okey, so saya pass pada MC kita. Terima kasih.